kelas kita hari ni hanya sedikit sambungan saja daripada apa yang kita dah bincangkan pada minggu lepas. Minggu lepas ke? Minggu ni lah kan. Kita akan masuk pada sedikit saja. Hari tu cikgu minta kamu untuk lengkapkan 4 saja soalan. Cikgu pun dah ambil dalam modul. Cikgu tengok dalam modul memang tak banyak sangat soalan lah. Berbandingan pada cikgu punya perbincangan dengan bengkel hari tu memang lebih banyak lah berbanding apa yang cikgu bagi pada kamu dalam modul ni. Jadinya kita tengok kalau pada modul kamu boleh rujuk terus pada muka surat 36. Supaya itu adalah untuk latihan tutorial kamu hari ni. Dekat yang D tu cikgu suruh kamu lengkapkan hari tu. Yang hantar pun setakat ni Najwa, Alip. Siapa lagi cikgu tak ingat lah. Kalau ada lagi bayar, dia hantar belum bayar? Belum. Tak, bayar itu sebab tak join kan. Bayar boleh check balik. Cikgu dah letak video hari tu, cikgu dah masukkan dalam YouTube kan? Ada. Ada. So boleh tengok kat situ lah. So hari ni kita hanya nak bincangkan sedikit saja iaitu ini. Yang latihan 32 dalam modul kamu dan untuk latihan 33. Hari ni kelas ringkas saja. Kita nak buat sikit saja untuk kita bincangkan macam mana kamu nak jawab mana satu ejen pengoksidaan terkuat dan mana satu ejen penurunan terkuat. Sebab Najwa itu dia hantar cikgu, dia dah jawab soalan ni. Tapi tak apalah. Okeylah tu. So kita tengok kat sini. Macam yang cikgu sebutkan, tengok dulu pada nilai E-note dulu. Kali ni dia bagi 2 equation ataupun sel setengah. Ni sel kita panggil sel setengah. Sel setengah bila awak nampak dia punya anak panah dia ada berbalik. Ni kita panggil dia berbalik. Reversible. So kat sini ada untuk cuprum, ion cuprum punya dan ion zinc. Jadi kita nak tentukan ejen pengoksidaan terkuat dan juga ejen penurunan terkuat. Jadi sebelah awak nak tentukan yang mana, kita sentiasa ingat pada segitiga ni, ada 2 ni. Sebab nanti kita akan belajar segi 4 pula. Segi 4 tu dalam kelas yang selepas inilah, bukan hari inilah tapi. So yang kat sini kita tahu dia kosong, yang atas mesti yang nilai dia negatif. Saya ingat pula. Yang atas mesti yang nilai negatif, yang bawah kita tarik macam tu. Yang bawah adalah yang positif. Lebih ke atas dia akan jadi up to. Up to tu maksudnya ejen penurunan kuat. Makin ke atas akan jadi, semakin ke atas atau semakin besar nilai dia, semakin besar nilai negatif dia semakin ejen penurunan kuat. Manakala semakin ke bawah, maksudnya semakin positif nilai dia adalah POK, iaitu ejen pengoksidaan terkuat. Jadi dalam hal ni dia ada bagi nilai untuk awak bandingkan yang mana yang paling kuat, yang mana yang paling ataupun yang mana ejen pengoksidaan kuat, yang mana ejen penurunan kuat. Jadi kita tengok dulu pada CU. CU dia positif, jauh ke dekat? Jauh. Positif, kan? Positif jauh. Awak ingat perkataan apa? Bila positif, dia jauh, JAOH, dengan apa macam tu. Bila dia jauh, dia positif, so automatik dia jadi apa CU ni? Apa ke apa tu? Apa? Dia jadi apa? Dia jadi apa? So kat situ settle. Kita tengok dulu kalau dia apa, ingatlah package dia sekali. Kalau dia apa, dia proses dia penurunan dan dia menerima elektron. Ni package 3 ni jangan lupa. Terima elektron. Manakala yang untuk zinc, dia adalah negatif. Kalau negatif jauh dekat? Dekat. Dekat. Negatif dekat tu. Bila dia dekat tu, bulatkan zinc, so dia dekat tu, dia jadi apa tu? Ejen penurunan. Ejen penurunan yang kita bulatkan. So dia akan jadi proses pengoksidaan dan dia melepaskan elektron.
Jadi dalam ni awak dah dapat apa, awak dah dapat apa tu. So kat sini, yang ni automatik akan jadi apuk lah. Ejen pengoksidaan kuat sebab dia lebih positif. Tengok pada gambar rajah segitiga ni, dia lebih positif nilai dia, jadi dia automatik ejen pengoksidaan kuat adalah Cu2+. Kita ambil kat sini, ion, perkataan ion kuprum 2. Mesti ada ion manakala yang ini dia jadi zinc. Zinc tak apa kalau tak ada atom. Yang wajib kena ada perkataan yang zarah ni untuk ejen peroksidan terkuat atau ejen penurunan terkuat, yang wajib ditulis untuk jenis zarah, atom ke molekul ke ion, hanyalah untuk ion saja wajib. Tapi bila waktu penerangan semua kena tulis. Maksudnya bila atom kena sebut, molekul kena sebut, ion kena sebut dalam penerangan. Tapi kalau sekadar ditanya, nyatakan ejen pengoksidaan terkuat. Yang macam ni kan, yang ni kena sebut ion kuprum 2. Tapi kalau ejen penurunan tak perlu sebut atom. Kalau nak buat tak ada masalah, tak salah. Atom zinc boleh. So kat sini kita cuba tengok satu lagi soalan supaya awak boleh buat untuk C, D dan E. Nak tengok faham atau tidak. Kita tengok pada sekejap. Yang A tadi. Boleh atau tak boleh? Tu je dulu. Boleh tak boleh? Dekat dalam buku dia dah ada jawapan. Memang dah. Ya, tak kisah ada jawapan. Jawapan tak semestinya menunjukkan kamu boleh buat. Sebab itu dia kena fahamkan dulu. Okey. Sebab kau faham, siapa yang sebut faham tu? Najwa Ya ke? Najwa ke tadi yang jawab? Cikgu nak Adwa pun dah hantar kan kat cikgu. Syamira, cuba baca yang untuk SN ni. Dia nilai dia dulu, E note dia. Nilai E note dia positif ke negatif? Negatif. Okey, kalau negatif dia dekat ke jauh? Dekat. Dekat. Tu, kena sebut tu supaya senang nak ingat. Dekat tu. Jadi kita bulatkan SN. Kalau dekat tu dia apa? Ejen apa, Syamira? Ingat pula dia. Ejen penurunan. Sebab dekat tu, sebab cikgu sebut. Sebab itu kena sebut tu supaya awak tahu dia adalah ejen penurunan. Jadi bila dia ejen penurunan, dia mengalami proses apa? Pengoksidaan. Yes, pandai. Lagi, apa bila proses pengoksidaan dia terima ke dia melepaskan elektron? Melepaskan. Okay, melepaskan elektron. Okay, good. Okay, so yang itu settle. Cikgu nak Zik. Itu tanya, dia senyap. Zik, ada tak? Kenapa je ada orang hilang? Haziq. Haziq ni jangan kau pergi mana Haziq? Nama je ada. Orangnya mana? Haziq. Haziq ni hilang sungguh ni. Bahaya lah. Bahaya? Ada Bahaya? Okay, Bahaya boleh faham sebab dia tak masuk kelas kan? Boleh faham juga. Okay, hari ni cuba baca yang untuk bawah pula. Yang bawah ni positif ke negatif Bahaya? Positif. Bila positif dia dekat jauh? Jauh. Jauh. Jadi bila dia jauh, kita bulatkan yang mana? Hello. Ya, hello Zik. Line saya tak betul. Line pula. Zik. Cikgu saya tak gerak mula cikgu, saya tengok. Line saya tak betul. Okay, tak apa Zik. Cuba Zik sebut kalau dia tadi Bahaya dah kata dia jauh. Jadi dia apa ni Zik? I2 ni, iodine ni dia kalau dia jauh ejen apa? Apa cikgu? Saya tak faham. Saya tak dengar. Apa?
Kalau I2 ni, iodine ni jauh. Jadi dia ejen apa? Ada kawan dia, dalam kawan dia. Ejen apa? Ejen Ali. Soalan ni tadi keluar. Ejen apa? Tak tahu cikgu. Aziz ni sekarang. Aku tak dengar. Yes. Ya. Tak apalah, kita berbalik semula pada Bayar. Boleh off dulu mic tu, Aziz. Bayar. Iya cikgu. Berbalik semula. Okey, Bayar. Apa dia? Ejen apa dia? Ejen peroksidaan. Okey, dia ejen peroksidaan. Apa? Jadi dia mengalami proses apa? Penurunan. Okey, proses penurunan, pandai. Jadi dia menerima ke Dia- melepaskan elektron? Menerima. Okay, menerima elektron. Okey, walaupun dalam soalan ni tak tanya, cikgu ulang supaya kamu betul-betul faham. Okey, yang mana satu ejen peroksidaan, mana satu ejen penurunan. Sebab satu lagi, awak kena ingat ni, kalau dalam yang macam ni, cikgu dah sebutkan, yang sebelum anak panah dua ni, dia semua kat sini apa sebenarnya. Okey, semuanya apa sebelah sini, yang dekat depan ni. Okey, manakala yang sebelah kanan ni semuanya apa tu? Yang tu dulu konsep. Kalau dalam penulisan sel setengah, awak kena tahu yang sebelum anak panah apa, selepas anak panah apa tu. Cuma kita nak tahu dia kuat ke dia nanti lemah tandingan. Yang bawah ni ada lagi satu soalan. Okey, kita tengok dulu yang ini. Jadi yang mana satu adalah ejen pengoksidaan terkuat? Syahrin. Syahrin jangan main tak aci, Syahrin. Syahrin? Syahrin, pergi mana Syahrin? Syahrin tenggelam. Tu lah hilang juga. Dia ada. Okey, Syahrin. Siapa ejen pengoksidaan terkuat? SN ke I2 yang cikgu dah bulatkan tadi? I2. I2 adalah ejen pengoksidaan terkuat. Kena tulis tak? Molekul ke atom ke ion? Kalau I2 ni apa? Molekul. Apa? Molekul. Pandai. I2 ni molekul. Ramai orang tolong Syahrin. I2 ni molekul. Jadi perlu tak tulis di sini? Molekul iodine. Okey, tak perlu pun tak apa, pandai. Okey, so yang ejen penurunan terkuat siapa? Sternum. Sternum, pandai, good. SN adalah sternum, bukan sign Okey, so dua soalan cikgu dah bincangkan. Jadi kamu boleh cuba untuk C, D dan E waktu tutorial kejap lagi. Masih lagi sama, orang-orang yang sama je yang hantar latihan ke cikgu nanti. Yang lain-lain tenggelam timbul kan. Yang ni baru yang ada terbaru tu nak jual dua. Tambahlah sikit. Tak jumpa jalan Lain-lain. sangat lah cikgu. Tak jumpa jalan. Cikgu siap rekod, kau boleh tengok balik tau. Jangan jadi alasan tak jumpa jalan. Pakai lampu suluh, pakai apa? Spotlight. Okay, so kita tengok pula. Okay, kali ni kena susun ikut kekuatan menaik. Okay, kali ni tadi dia bagi dua saja. Kali ni dia bagi tiga. Tiga nilai dan dia suruh kamu susun. Mengikut kekuatan ejen peroksidaan dan mengikut kekuatan ejen penurunan. Konsepnya masih sama. Guna yang segitiga yang ada dua tu. Dia yang ni negatif, yang ni positif, yang ni nilai dia kosong. So makin ke atas dia adalah ejen penurunan terkuat. Up makin ke atas, makin ke bawah, makin positif dia apuk. Ejen pengoksidaan kuat. Okey, jadi kita tengok satu persatu kat sini dulu sebab dia nak ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. So kita tengok yang belah depan ni. Ini semua ejen pengoksidaan. Kita bandingkan yang depan ni semua dengan dia punya nilai dia. Nilai dia untuk yang depan ni, mana yang kalau ejen peroksidaan dia makin positif, makin kuat kan. Jadi mana yang nilai yang paling kecil? Awak tengok pada nombor ni je. Nilai yang paling kecil siapa? Negatif kan? Nilai negatif ni adalah yang paling kecil kan?
So dia akan jadi antara tiga-tiga ni dia akan jadi ejen pengoksidaan yang paling lemah. Okay, yang paling lemah sebab nilai dia negatif. Sebab untuk jadi ejen pengoksidaan, nilai dia makin positif makin kuat. Okay, jadi dia makin negatif makin lemah lah. Kan dia makin ke bawah makin kuat untuk positif. So bila dia nilai dia negatif, automatik dia akan jadi ejen pengoksidaan yang lemah. So Zn2 plus akan jadi yang paling lemah. Okay, ni ion lah. Ion Zn. Okay, kemudian yang nombor 2. Siapa yang tengah-tengah? Tu iodine. Okay, iodin pandai. Iodin. I2 dan yang terakhir baru ferrum 3. Yang tak menjawab yang dia. Terbalik lah. Apa dia? Cikgu yang dalam buku dia terbalik. Terbalik. Dia terbalik. Ejen pengoksidaan. Salah tu. Balik. Sebab ejen penurunan patutnya yang paling kuat adalah kata ejen pengoksidaan. Alah ni ejen pengoksidaan yang sebelah sana. Kan ejen penurunan yang paling rendah jauh. Ni. Salah yang ni lah. Yang ni lah dia punya yang betul. Sebab ejen peroksidan sebelah sini je. Kita tengok yang sebelah sini saja. So automatik yang sebelah sini dia adalah untuk apa tu kan cikgu sebut tadi. Sebelah sini apa. Yang sebelah sini akan jadi apa tu. Apa tu ni kita susun pula ikut makin negatif makin kuat. Apa tu ni kena nilai yang makin negatif makin kuat sebab yes mungkin ada ralat sebab tadi cikgu Azmi dia dah send skema untuk bab ni. Mungkin ada dia tuliskan ralat kot dalam skema dia. Nanti cikgu check balik semula. Mungkin dia tersilap pada situ tapi dia dah betulkan semula lah. Dia semak semula. Sebab dia punya model dah lama tadi cuma mungkin dia punya proses masa nak printing tu kan. Jadi dia check balik baru dia sedar ada kesilapan kat situ. Okay, so kita tengok kat sini. Kita susunlah semula. Tengok susun semula daripada nilai yang paling positif kepada yang paling negatif. Sebab apa tu makin negatif makin kuat. Apa tu? Makin positif, makin negatif nilai dia makin kuat. Jadi kat sini mana yang paling lemah antara zinc, iodine dan juga ferrum 2 ni. Mana yang paling lemah? Ferrum. Ferrum 2 lah yang paling lemah sebab dia paling positif nilai dia. So dia akan tulis kat sini ion ferrum 2. Okay, yang kedua lemah, yang makin kuat. Dia makin kuat selepas daripada iodine, iodine. Dan yang terakhir baru Zinc. Zn, zinc. Okay, yang lain senyap ni faham ke tidak ni? Macam yang orang jawab pun orang sama juga Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Okay. So apa tengok ikut kedudukan saja. So maksudnya kalau yang soalan B pun sama. Soalan B cikgu ingat nak bagi kamu yang cuba. Supaya kamu faham. Bagi 3 soalan lebih sikit supaya kamu nampak. Tengok pada nilai dia tu. Kemudian kamu susun. Sebab kamu tahu yang sebelah kiri ada kanan mesti apa tu. Apa tu. Jadi kamu susun ikut pada nilai dia. Cara penulisan. Kalau dalam modul dia buat tanda ni kan. Tanda matematik tu kan. Tanda matematik tu. Tapi kalau untuk awak nak jawab tanda macam ni pun okey. Tanda yang macam koma ni pun dah cukup sebenarnya. Sebab anak panah tu menunjukkan dia makin kuat. Nak cuba bincang dulu tak yang B ni? Ke kamu rasa kamu boleh buat? Lah sebelum kita habis kelas ni. Boleh buat sendiri ke nak bincang sekarang yang Tak kisah. Tak kisah. Tapi
Okey, yang ada ni boleh faham lah maksudnya. Boleh. Ya, Najwa boleh. Alif tadi kata dah okey. Aziz masih dalam ni. Najwa, Okey. Samira okey. Baya okey. InsyaAllah okey. Okey. Syahrin hilang. Ya. Kau okey ke tidak? Dalam. Ya. Okey je. Bila latihan nak hantar ni yang okey ni kan? Dia okey. Kita tengok nanti 4 hari bulan 4 nanti. Okey je. Seberapa banyak modul dia yang dah bergerak kan? Kita tak gitu je. Suci murni. Suci murni. Macam mana nak faham macam tu? Awak nak SPM tahun ni tau. Walaupun tak tahulah pasti ke tahun ni ke tahun depan SPM-nya. Tapi awak dah calon SPM dah. Okay? Awak dah calon. Pelajar-pelajar yang tahun lepas tu diorang tengah berjuang sekarang ni. Awak bakal tak lama lagi. Okay? Dan macam cikgu sebut juga, dah kali ke berapa, kali ketiga lah setiap kali lah kita minggu ni cikgu beritahu sebab kita dah tahu waktu naik sekolah. Okay, jadi seminggu selepas naik sekolah kamu dah ada ujian. Okay, jadi kalau kamu rasa kamu nak dapat markah yang baik untuk ujian kamu, jadi tengok balik, buat latihan. Jangan main taram, mentang-mentang duduk rumah selesa sangat. Kalau rasa selesa, pergi pejabat minta, tak faham sendirilah. Okay, so itu saja untuk kelas kita hari ni. Sebab yang bahagian bawah ni cikgu tengok dalam modul kamu tak ada. 13 belakang dan tidak tu tak ada. Kamu akan terus masuk nanti dalam next kelas kita akan terus masuk pada sel kimia. Sel kimia. Okay, sel kimia tu nanti kita akan belajar segi 4 pula. Macam betul segi-segi tu awak akan belajar. Segi 4 apa pula segi 4 tu kan nanti kita akan belajar. Cuma untuk kelas kita hari ni hanya untuk kamu tentukan siapa yang paling kuat, siapa yang paling lemah. Okay, jadi itu saja untuk kelas kita yang setengah jam ni. Kita akan jumpa balik minggu depan lah kan? Kita dah habiskan minggu ni? Ke ada lagi? Sebab kita ingat sangat jalur baru banyak sangat kelas kan? Okay, itu saja sekian daripada Cikgu Hilas. Terima kasih Cikgu. Terima kasih dah. Okay, so kalau tak ada. Okay. Okey. Okay, itu saja daripada Cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.